Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan gagasan tafsir Ibn Kathir. Kita dalam suratul An-Nisa. Kata ayat kita bincang itu, kita sampai ayat yang kita sampai ayat yang ke Nah, 107 kita habiskan. Ya, saya buka ni. Kita sekali dulu, itu kita berhenti sampai dekat ayat 107 surah An-Nisa. Macam kita sebut kan, pasal ikutkan potongan yang kita bincang ni adalah peraturan atau hukum Allah Ta'ala adalah adil dan adalah sama. Jadi yang tajuk tentang wanita ni diulang balik untuk ingatan tentang apa antara tajuk-tajuk utama surah ini berkenaan dengan hak wanita dalam Islam. So jadi sekali itu kita bincangkan berkenaan dengan tajuklah dia undang balik kepada ayat keempat surah An-Nisa 127 ni, dia reverse balik ke depan untuk ingatkan berkenaannya kalau seorang tu di bawah jagaan dia ada anak yatim, maka yang perempuan yang dia wali dan dia boleh nikahi anak sebut, contoh sepupu lah, dia jaga anak yatim sebut. Okay, tapi kalau dia nak kahwin dengan perempuan tu, dia kena tunaikan mahar penuh. Kalau tak suka pun dia jangan halang wanita tu daripada berkahwin, buat takut nanti hilang harta dan sebagainya kan. Tak boleh. Sebab takut katakanlah benda tu ada tanah dan wanita tu kahwin lain, nanti separuh tanah tu ataupun tanah tu akan pergi ke orang lain. So benda berkenaan kalau dia buat benda berkenaan, Allah Ta'ala larang lah. Tak boleh dilakukan sedemikian. Macam mana kalau dia kata dia kahwin kerana suka pun tak boleh kurangkan mahar. Kalau dia kata tak suka pun kena sekat wanita tu berkahwin kan. Kita nak sanakan dengan adil. So ayat 127 tu datang So ni insya-Allah kita masuk pada potongan baru, itu ayat bahagian baru 128 sampai 129 insya-Allah. Baik. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Wa ini imra'atun, dan jika seseorang wanita khafat min ba'liha, khafat min ba'liha daripada suaminya, nusyuzan, kalimah ni kalau guna pada wanita kederhakaan untuk tidak melayan. Kalau pada lelaki pun digunakan kalimah nusyuz atau berpaling, salah ke atas mereka berdua, ayusliha untuk berdamai. So, nanti ada kita baca ni dekat note disebut kalimah asal ia tasalaha. Pasal apa? Yusliha, aslaha yuslihu, datang dengan maksud kebaikannya, dan kamus kita baca dengan
pengertian membaiki. Tapi kalau berdamai, kalau kalimah berdamai tasalaha, ayat tasalaha. Tapi kat sini kita tahu dalam Quran Karim benda tu apa yang Arab harus baca tersebut, maka ada bacaan dia. Ayusliha. Ini bacaan qiraat kita, baca dengan ayusliha. Apa ni ikut maksud yang dikenaki adalah ayat tasalaha, ingin untuk berdamai. Kalau kita untuk berdamai, bainahuma sulha, di antara mereka dengan satu perdamaian, satu perjanjian atau satu perdamaian lah. Maksud dia dengan lepas satu benda dapat itu khairun, lebih baik. Wa hadratil anfusus syuh, dan dihadirkan jiwa itu akan sifat syuh. Syuh ni sifat mementingkan diri ataupun menginginkan kalau kita kalimah lain bakhil. Kita sebut dalam ayat yang lain, wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa dilindungi daripada ayat ke-9 surah Al-Hashr. Wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa dilindungi daripada kebakhilan dirinya. Yang lebih maksud dia penting dirilah. Apa dia nak, apa orang tu nak, apa dia nak, jadi syuh dipanggil. Wa in tuhsinu, dan jika kalian memperbaiki, mengelokkan, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha, maka Allah Taala kana bima ta'maluna khabira, adalah walan tastati'u, dan takkan kalian mampu berupaya an ta'dilu bainan nisa, untuk berlaku adil di antara golongan wanita, isteri-isteri. Walau harastum, sekalipun kalian bersungguh-sungguh. Fala tamilu kullal maili, maka janganlah kalian condong, beralih, kullal maili, dengan seluruh peralihan, tumpu pada satu, dengan kesungguhan tumpuan. Fatadruha kal mu'allaqah, lalu kalian akan meninggalkan satu lagi wanita tersebut, kal mu'allaqah, seperti wanita yang digantung tak bertali. Mu'allaqah, digantung, digantung, maksudnya digantung, cerai tidak, jadi isteri pun tidak. Wa in tuslihu, dan jika kalian memperelokkan, memperbaikkan, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha kana ghafurar rahima, maka Allah Taala adalah dia amat-amat pengampun, amat-amat penyayang. Wa in yatafarraqa, dan jika mereka berdua berpisah, ini sebenarnya dalam konflik ni, dia mereka berpisah, yughnillahu kullam min sa'ati, pasti mengkayakan Allah Taala, mencukupkan Allah Taala setiap pihak, laki dan wanita itu, min sa'atihi, daripada keluasannya, daripada keluasan anugerah Allah Taala. Wa kana Allahu, dan Allah Taala itu wasi'an, luas, ini pemberiannya, hakimah, amat-amat bijaksana dalam pembahagian ataupun penagihan akan pemberian. Baik. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, bismillah Allah Taala, mukhbiran wa musyarri'an an zawjain, memberitahu dan mensyariatkan mengenai tentang dua pasangan suami isteri. Jadi siapa yang berkahwin, ini dia kena ada faham tentang tajuk aturan ataupun apa yang Allah Taala aturkan untuk dia daripada segi masalah pembaikan. Dia patut tumpu pada apa Allah Taala berikan dahulu sebelum cari pada penyelesaian lain. Kalau pada asal keadaan itulah, kalau kita tak ada dalam Quran dan Sunnah, boleh kita sibuk cari pada pengalaman manusia. Tapi kalau dalam Quran Sunnah dah ada, tidak ada yang lebih baik daripada Quran dan Sunnah untuk dijadikan sebagai sandaran bagi penyelesaian masalah yang kita nak. Dia kata musyari'an an zawjain, taratan fi hali nufuriz rajuli anil mar'ati. Sekali dalam keadaan larinya atau larinya, meninggalkannya lelaki itu daripada wanita. Wanita tu kan, lelaki tak nak lain wanita. Tak nak isteri, tak nak macam maksudnya tinggalkan isteri dia. Wa taratan fi hali ittifaqihi ma'aha, dan satu keadaan lagi pada ketika kesepakatan di antara dia dengan isteri tersebut. Wa taratan fi hali firaqihi laha, dan sekali pula lagi pada keadaan perpisahan dia terhadap wanita tersebut. Maksudnya dalam keadaan pertama dia nak tinggal, kedua mereka berdamai, setuju untuk kekal, ketiga mereka pisah. Tiga keadaan. Maka Ibn Katsir terangkan satu persatu. Fal halatul ula, keadaan yang pertama dia kata, ma idza khafatil mar'atu min zawjiha an yanfiru anha.
dia apa yang apabila bimbang seorang wanita daripada suami dia untuk lari daripada dia, tinggalkan dia. Okay? Tinggalkan dia. Maksud dia masih nak suami itu kekal sebagai suami dia lah. Okay. Atau yuridu anha, ataupun lelaki itu berpaling, tak lari daripada, tapi lelaki itu berpaling, tak nak layan dia. Falaha, maka ketika itu wanita terbimbang keadaan tadi, falaha antus kita haqqaha aw ba'dihi. Terus kita haqqaha aw ba'dahu. Okay. Maka boleh untuk dia wanita tadi menggugurkan hak dia atau sebahagian hak dia. Min nafaqat aw kiswatin aw mabitin, yang berupa nafkah, belanja hidup, awal dzalika min al-huquqi alaihi, ataupun apa yang yang atas lelaki tunaikan. Kalau kesalahan ke atas wanita tersebut, pada dia memberikan itu kepada lelaki berkenaan. Mana hak dia sepatutnya tak usah diserahkan lah. Tapi kalau dia nak serahkan, silakan. Tapi dengan tajuk tadi, kerana dia bimbang suami tersebut, tinggalkan dia. Wala alaihi fi qabulihi minha, dan tak ada salah ke atas lelaki tersebut untuk menerima daripada wanita berkenaan. Menerima, maksud dia lepaskan hak dan inilah tak apa dia kata. Okey. Walihada qala ta'ala, kerana ini firman Allah Taala, fala junaha alaihima ayyasalaha bainahuma sulha. Okey. Dia kata dia tak sini yasalaha yasallaha dia yang ni Syekh Syakir buat. Dia kata kat itu bawah tu dia kata dengan fathah ya, sabdu, padisat, bari atas yassalaha. Asal dia yatasalaha. Namun kiraat Hafs yang kita baca dengan bacaan yusliha. Macam nama Al-Quran tadi lah. Dhammah ya, mati sad. Wahiyya qira'atu kufiyin. Dia adalah bacaan ulama-ulama Kufah. Okey. Wa asbat masabata fil makhrutain. Dan apa yang kat sini yang Syekh Syakir letakkan yassalaha tu daripada dua manuskrip. Wahiyya qira'atu baqi al-qura' sab'ah. Ini dia qari-qari daripada Kufah. Kufah semua sekali baca dengan yusliha. Tapi yang lain contoh daripada Basrah, daripada Syam, daripada Mekah, Madinah, mereka semua baca dengan yassalaha. Di anahiyah lati asbataha Ibnu Katsir fi tafsirihi. Ya. Kerana ia yang bacaan yang diletakkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Yassalaha, bukan yusliha. Tapi maksud kedua-duanya sama. Yusliha ataupun yassalaha, yang asal maksud ialah yatasalaha, berdamai, untuk masuk berdamai. Okey. Dia kata maka tiada kesalahan kata mereka berdua untuk yassalaha bainahuma sulha, untuk mereka berdamai di antara mereka dengan satu perdamaian. Thumma qala Allah Ta'ala firman wasulhu khairun, dan sulh, berdamai itu lebih baik. Bismillah. Minal firaq, berbanding apa? Perpisahan. Berbanding perceraian. Maksudnya kalau mereka berdamai lagi baik. Okey. Wa qaulu ta'ala lepas pula wa hadratil anfusus syuh, okey, dan dihadirkan jiwa itu akan asyuh, dihadirkan akan jiwa itu dengan perasaan asyuh. Syuhnya yang kita sebut tadi iaitu as-sulhu indal musyahanati khairu minal firaq. Dia kata perdamaian ketika pernikahan lebih baik daripada perpisahan. Perpisahan ke bawah tu. Dia kata asyuhu hirsun nafs ala ma malakat wa bakhilaha bihi. Dia kata kesungguhan setiap jiwa, satu jiwa tu ada apa dia miliki dan juga kebakhilan dia dengan disebut takkan bagi kat orang apa hak dia. Okey. Itu maksud dia.
Musyahanah tu adalah pertengkaran. Khosmu amri minha ilahi wa ilahi su'alihi. Dia kata musyahah ni adalah pertingkahan tanda khas dua pertembungan dua yang bertengkar ala amrin ke atas satu perkara yubadiru kullu minhuma ilaihi, yang kedua pihak tu yubadiru kullu minhum yang setiap pihak pergi kepada nak menang wa yahbisu alaihi hadara fauti, dan mereka sungguh ke atas dia kerana bimbang akan terlepas. Walakin tafsir Ibn Katsir li hadhihi ayati wa uhdirat al-anfus asy-syuh laysa tafsiran li ma'na al-jumlah. Dia kata tafsir yang diberikan oleh Ibn Katsir tu bukanlah tafsiran bagi makna jumlah. Bal huwa nanti tulis siyaqil kalam. Okey, tapi ia adalah natijah daripada baris ayat. Bermakna sahih. Okey, makna dia sahih lah. Tapi pasal saya dikatakan kat sini Tabari dia katakan kan wa uhdirat al-anfus nisa asyuhu ala insibaihinna min ala insibaihinna min anfusi amwalihim. Jadi di al-mawdi' ifratul an-nisa al-mar'ati an ala nasibiha min ayyamiha min zawjiha wa nafaqatiha. Dia ada kat sini ayat ini dikata pelampauan kesungguhan wanita untuk habuan dia daripada hari-hari dia dan juga suami dia dan juga nafkah suami dia. Jadi macam balik pada tajuk dia tadi, memang dia punya pengertian tu, maksud dia ialah pada setiap pihak tu dia nakkan kesungguhan nak dapatkan hak dia. Dia sungguh-sungguh menjaga hak dia. Jadi dekat sini bila wanita tersebut sanggup untuk melepaskan hak dia bagi untuk kekal bersama dengan suami tersebut, kita maksud dia kat sini al-sulhu inda musyahanati khairun min al-firaq. Dia kata kerana perdamaian ketika pertengkaran lebih baik daripada perpisahan. Sebab kadang dia kata benda tu buat perpisahan, semua pihak nak menang dan tak ada siapa mengalah, maka benda tu buat perpisahan itu adalah tidak baik. Yang baik adalah suami dan isteri tadi berdamai, kekal sebagai suami isteri. Okey, jadi tajuk dia wali kaburat sahabatul Saudatul bintu Zam'ah. Okay. Kerana ini apabila telah tua. Cuma yang pertama dikahwini oleh maka burat Saudatul bintu Zam'ah itu azam Rasulullah SAW untuk berpisah dengannya. Jadi ini semua kisah sebagai okey. Sorry tadi lain masalah sikit. Okey. Tadi kita berhenti kat sini sampai pada masalah dan dihadirkan jiwa itu akan sifat mementingkan hak masing-masing. Okey. Jadi kali ni dia kata kat sini kisah yang berlaku adalah apabila tua Saudah binti Zam'ah. Dan kita sebut tadi Saudah ni adalah isteri pertama yang Nabi nikahi selepas kematian Khadijah. Ketika Khadijah masih hidup, Nabi tak pernah ada isteri lain.
ya, Nabi tak pernah ada isteri lain. Maksudnya isteri Nabi SAW yang ada ketika Nabi hidup pada ketika Khadijah saja. Tapi lepas Khadijah radhiyallahu anha mati, maka Nabi SAW mulakan. Dan wanita pertama bagi dia nikahi adalah Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah binti Zam'ah ni dah berumur ketika Nabi nikahi dia. Kadang benda macam ni kita kata pernikahan itu berlaku sebab kadang nak jaga. Tapi pada sudut yang sama, hadir isteri untuk hidup suami tadi adalah untuk pertama sekali yang antara yang terbesar adalah untuk menjaga nafsu suami tadi daripada dihala pada dunia haram. Itu konsep asal. Tapi bila isteri dia dah macam tu, dan ini sebelum daripada ayat surah Al-Ahzab yang mana Allah melarang sesiapa untuk berkahwin dengan isteri Nabi, bekas isteri Nabi tak ada. Surah Al-Ahzab ya. Okey, surah Ahzab ayat yang ke 53. 53 ujung ayat tu tak kan? Wala antankihu azwajahu min ba'di abada. Dan tidak boleh kalian menikahi isterinya selama-lamanya. Maksudnya okey, nikahan isteri Nabi SAW ni memang lepas Nabi SAW wafat tak ada siapa boleh nikah isteri Nabi. Tapi itu lepas turun ayat yang ketiga lah. Dan kisah yang kita bincang ni, kisah ni adalah ketika mana Nabi dia sebelum turun Ahzab. Kisah Ahzab turun. Pasal nanti ada timbul masalah penyerahan malam Aisyah malam Saudah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Sebab Saudah tak nak berpisah Nabi. Maka dia kata fasalahathu ala ayyum sikaha wa tatruka yamaha li Aisyah. Okey. Maka Saudah buat perdamaian. Salah buat perdamaian, cuba nak berdamai dengan Rasulullah untuk terus kekalkan dia sebagai isteri, tak lepaskan dia. Dan dia pula lepaskan hari dia untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka faqabila dzalika minha wa abqaha ala dzalika. Maka dia telah baginda telah menerima itu daripada Saudah dan kekalkan dia di atas keadaan itu. Pasal dia mungkin tak larat dan nak layan Nabi dari segi layan Nabi atas katil. Jadi dia bagi pada Nabi SAW option. Maksudnya dia bagi malam dia untuk Aisyah, tapi dia kekal sebagai isteri Nabi SAW. Itu masalah tajuk ya. Okey. Faqad rawa At-Tayalisi an Ibn Abbasin qala. Termeriwayatkan At-Tayalisi daripada Ibn Abbas, beliau berkata, khasyat Saudatu ayutallikaha Rasulullah SAW. Dia Nabi tak sebut lagi kan, tapi benda ni dah macam bayangan lah. Maka telah bimbang Saudah binti Zam'ah untuk bahawa menceraikannya dan Rasulullah SAW. Faqalat, maka dia kata, ya Rasulullah wa'aj'al yaumi wa aj'alu yaumi li Aisyah. Aku jadikan hari aku untuk Aisyah. Dan ceraikan aku jadikan hari aku untuk Aisyah. Fa'ala, maka Nabi pun buat. Wa nazalat hadhihi ayat, dan turunlah ayat ini. Wa inni imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan wa iradan fala junaha 'alaihima. Dan jika seorang wanita bimbang daripada suami dia, maksudnya lah tinggalkan dia ataupun berpaling tak nak layan dia, maka tidak ada kesalahan ke atas mereka berdua. Maksudnya menerima tawaran isteri tersebut, dan isteri tak salah tawar, lelaki tak salah terima. Okey. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, famastalaha alaihi min syai'in fahuwa jaizun. Maka apa yang mereka berdua, suami isteri itu berdamai di atasnya, buat persetujuan di atasnya, maka ia adalah harus. Ya, boleh mereka kekalkan sebagai suami isteri dengan tajuk tersebut. Warawah dikata warawah Tirmidzi, dan hadis dari Imam Tirmidzi an Muhammad bin an Abi Daud At-Tayalisi bihi, Daud At-Tayalisi. Okey. Wa qala Hasan Gharib, berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Ya, hasan elok sanad dia, gharib dalam pendawitan satu je. Wa fi sahih dan sahihain Bukhari Muslim an Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata lama kaburat Saudatu bintu Zam'ah, apabila telah tua Saudah bintu Zam'ah, itu wahabat yaumaha li Aisyah, dia telah serahkan malam dia atau hari dia untuk Aisyah.
Fakana Nabi SAW yuqsimu laha biyawmi saudah. Yuqsimu laha biyawmi saudah. Dan dahulunya Rasulullah SAW membahagikan kepada dia dengan hari saudah. Maksudnya ketika itu pada awal lepas Nabi kahwin saudah dan nikah yang kedua tu adalah Aisyah. Kedua isteri Nabi yang mulia Nabi buat poligami mula sekali dengan Saudah betul Aisyah. So jadi Nabi agihkan hari sebenarnya di antara Saudah dengan Aisyah. Mana Aisyah dengan Saudah, Aisyah Saudah itu hari-hari mereka. Tapi lepas tu Saudah bagikan hari itu lebih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Untuk supaya Nabi tidak ceraikan dia. Tapi ini bukan Nabi ugut. Ini bukan Nabi ugut, dia tawar sendiri dan Nabi terima dan Nabi SAW terima. Rawal Hakim an Urwata, kemudian Hakim daripada Urwah bin Zubair dan Asma. An Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat bahawa dia Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia qalat lahu kepada Urwah, ya bani ukhti wahai anak saudari perempuanku. Anak saudari perempuanku itu anak Asma lah. Okey. Dia kata kana Rasulullah dahulu Rasulullah la yufdilu ba'dana ala ba'din. Tidak melebihkan, tidak mengutamakan la yufdilu ba'dana ala ba'din. Sebagian kami kata sebagian lain. Nabi sentiasa layan isteri dia dengan hari-hari itu serupa je. Okay. Fi mukfihi indana dalam masalah diam Nabi, tinggalnya Nabi di sisi kami. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina. Dan dia kata amat jarang hari kecuali baginda akan datang jumpa kami. Fa inna min kulli imra'atin min ghairi masisin. Lebih dekat pada semua isteri dengan tanpa sentuh. Okey. Maksud dia tak akan biarkanlah, maksud dia dia amat kurang hari kecuali Nabi akan jumpa jumpa isteri dia dan dekat dengan tanpa sentuh. Dia akan datang hadir ke rumah. Dan amat jarang dia tak layan isteri dia. Hatta ya bulugha ila man huwa yaumuha man huwa yaumuha fayabitu indaha. Sampai kepada hari orang yang dia hari tersebut adalah hari dia. Lalu baginda akan tidur pada isi tersebut. Maksud dia tak kisah. Maksud dia tak kalau isteri tak berhubungan pun dia tidur kat situ. Kalau dia buat hubungan, kalau dengan isteri yang boleh berhubungan pun dia berhubungan lah. Dia tak boleh pun dia akan duduk juga tidur. Walaupun tidak ada sebarang layanan seksual. Nabi akan tidur juga. Okey. Dia kata dan ketika itu Aisyah kata walaqad qalat Saudatu bintu Zam'ah. Dan telah berkata dan lebih semuanya telah berkata Saudah bintu Zam'ah hina asannat. Okey. Ketika dia dah tua, wa fariqat an yufariqaha Rasulullah SAW, dan dia bimbang, dia takut untuk berpisah dengannya Rasulullah SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah, yaumi hadha li Aisyah, hariku ini untuk Aisyah. Faqabila dzalika Rasulullah SAW, lalu telah menerima itu Rasulullah SAW. Qala Aisyah itu berkata Aisyah, fa fi dzalika anzalallah, maka pada perkara itulah Allah turunkan wa ini imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada. Dan jika seorang wanita bimbang dari suami dia akan lari ataupun tinggalkan dia ataupun berpaling. Okey, rawahu Abu Daud wa Ibnu Mardawih wa nahwahu. Kemudian hadisnya Abu Daud dan Ibnu Mardawih seumpamanya. Qala al-Hakim, kata Hakim, sahih isnad wa lam yukhrijahu. Hadis ni sanad dia sahih tapi Bukhari Muslim tak keluarkan. Sebabkan Hakim dan kitab Mustadrak dia cuba untuk cari apa hadis yang Bukhari Muslim punya syarat, mana perawi-perawi macam Bukhari Muslim nak, tapi Bukhari Muslim tak keluarkan. So kadang-kadang dia sebut macam inilah. Okey. Tapi kita kata dalam kisah ni memang ada lah yang riwayat dalam Bukhari Muslim pun ada bentuk ini kurang sama. Warawatul al-Bukhari, daripada Bukhari an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa ini mur'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw irada, dan jika bimbang, seorang wanita bimbang dari suami dia lari ataupun berpaling, qalat, berkata wanita tersebut, berkata Aisyah, ar-rajulu takunu indahu al-mar'atu. Seorang lelaki itu berada di sisi dia wanita tersebut. Laisa bi mustakthirin minha. Dia tak adalah rasa dapat banyak daripada isteri tersebut. Dia tak dapat banyak, maksud dia tak dapat banyak kan, mustakthir tu dalam masalah kasih sayang, hubungan atau kebiasaan. Okey. Maksud dia kurang. Dia kata yuridu an yufariqaha, dan dia lelaki tersebut ingin untuk berpisah dengan isteri dia. Fataqulu, lalu isteri dia berkata, aj'aluka min sya'ni fil hilin. Aku jadikan engkau
pada urusanku daripada apa kehalalan. Maksudnya kau nak buat apa kau nak apa maksudnya kau tak tunaikan semua sekali pun tak apa. Dia kata maksudnya biarkan aku dengan tanpa talak. Biarkan aku tanpa cerai, dia kata. Kekalkan aku sebagai isteri kau, dia kata. Lalu dia kata fanazalat turunlah ayat ini. Okey, maksudnya itu yang dalam Bukhari. Wa Ibn Abi Hatim an Khalid bin Ar'arah telah meriwayatkan Ibn Abi Hatim daripada Khalid bin Ar'arah. Qala, dia kata, ja'at rajulun ila Ali bin Abi Talib. Datang seorang lelaki kepada Ali bin Abi Talib. Dia kata fasa'alahu an qaulillahi azza wa jalla. Lalu dia tanya Ali mengenai firman Allah azza wa jalla, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw irada. Dan jika seorang wanita bimbangkan dari suami dia pelari ataupun berpaling, fala junaha alaihima, maka tiada kesalahan kata mereka berdua. Qala Ali, berkata Ali bin Abi Talib, yaqulu rajulu indahu al-mar'atu. Adalah untuk seorang lelaki tu di sisi dia wanita. Fatanbu ainahu anha, lalu mata dia dah mula rasa semak, dah mula tak nak tengok bini dia kan. Min damatiha, dengan sebab tidak cantikkan dia ke, au kibariha, ataupun kerana tua dia, au su'i khuluqiha, ataupun kerana buruk akhlak dia, suka bebel ke apa, salah. Au qadhiha, ataupun rasa mata pandang tak cantik gitu. Pandang tak elok. Fatakrahu firaqahu. Lalu begitu isteri pula tak suka untuk berpisahkan lelaki tu. Fa in wada'at lahu min mahriha syai'a halalahu. Jika wanita tu lepaskan untuk lelaki tersebut daripada mahar dia, kalau mahar dia bagi kebun ke, dia kata pulang balik ke, bagi separuh ke, balik pada suami tu ke, tak ada masalah. Syai'an daripada mahar dia, halalahu, halal bagi lelaki tersebut. Wa in jalas lahu min ayyamiha fala haraj. Dan jika dia jadikan, wanita tu jadikan untuk suami dia daripada hari-hari dia, diserah pada suami tu, hari-hari yang lain tak datang tak apa, fala haraja, maka tiada kesempitan, tiada kesalahan. Warahu Abu Daud at-Tayalisi, ini hadis ni Abu Daud at-Tayalisi, wa Ibnu Jarir bin Jarir at-Tabari. Wa kadza fassaraha Ibnu Abbas, macam itulah diriwayatkan hadis ni, ayat ni tafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa Ubaidah wa Abidah as-Salmani, Abidah as-Salmani, wa Mujahid bin Jabr an Ibnu Abbas, Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Qatadah, wa ghairu wahid min as-salafi wal a'immati. Bukan seorang di kalangan para salaf dan juga para imam. Semua dikatakan maksud ayat ini macam tu. Maksudnya wanita tu lepaskan hak dia sebab dia nak kekal berkahwin dengan lelaki berkenaan. Tak nak bercerai. Ada separuh orang kadang tak kisah, perceraian tu kata lagi mudah. Tapi kalau ikut apa yang Allah Ta'ala terangkan, tak, yang terangkan keadaan berkahwin itu lebih baik berbanding dengan keadaan tadi. Tapi ini masih ada bersebab lah. Macam wanita tu sendiri yang tawarkan, bukan lelaki itu tuntut bukan lelaki itu yang tuntut, wanita tu yang tawarkan. Kalau lelaki tu kata kalau you tak nak sekian, itu tak kena, tak betul. Perbuatan yang sepatutnya adalah kalau katakanlah suami tu nak ceraikan, betul, wanita tersebut tawarkan, tak apalah. Tapi lelaki tu ugut siap tak boleh. Sebab benda tu ni macam kes yang berkenaan dengan tajuk lelaki tu cuba dapatkan mahar balik. Kan? Okay. Dalam ayat Okey. Surah An-Nisa ayat yang kita ambil tu. Tak boleh Dah ambil dah, ayat 20. Kan dalam ayat 20 tu, ayat 20 surah An-Nisa kan ada, kita pernah bincang tu, yang mana tajuk dia berkaitan tentang masalah kalau seorang lelaki tu dia nak tukar bini, maksud nak kahwin bini baru, dia cuba nak ambil mahar isteri tersebut, isteri yang pertama dia nikah. Saya buka.
Tunggu. Okey, saya buka sini. Tunggu ayat 20. Surah An-Nisa ayat 20. Kita buka ya. Okey. Okey, jadi dalam ayat berkenaan Allah ingatkan wa in aratum, jika kalian mahu istibdal zaujin maka zaujin. Jika kalian mahu untuk menukar ganti isteri, satu isteri bukan isteri yang lain. Maksud dia kalau kita ada isteri nak kahwin isteri baru, okey. Ya pada kadang-kadang orang tu dia dah habis modal nak kahwin baru. Jadi dia ambil pas nak dapatkan duit daripada isteri pertama tu, dia cuba okey. 19 lah. Buat lagi sikit. Okey. Dari kata lain ni, ayat 20 okey. Wa in aradtum, jika kalian ingin istibdal zaujin, menukar ganti pasangan isteri, maka zaujin kedudukan satu isteri lain. Jadi kita nak kahwin baru, kita kalau nak kahwin baru kan, nak tukar ganti isteri dengan isteri baru. Okey. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kita berikan seseorang mereka tu qintar, harta yang sangat banyak, emas yang berpukal-pukal. Banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, yang kalian ambil daripada mahar kamu dah bagi tu sedikit pun. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina, adakah kalian mengambilnya secara penipuan dan juga dosa yang nyata. Jadi maksudnya ikut ini haram lah, tak boleh. Tapi dalam ayat kita bincangkan tadi, yang kita bincangkan ayat yang kita sekarang baca 128 ni, dia bukan berkaitan masalah panggil perbuatan lelaki tersebut ni isteri tu bimbang, suami tu nak tinggalkan dia, tak nak kahwin dengan dia dah. Maka ketika dia tawarkan kepada suami tersebut, dia kata mahar awak bagi saya, ambillah balik, ataupun ambillah separuh, ambillah sekian, tak kisahlah, atau hari saya tapi jangan ceraikan. Ini maksudnya dia yang propose pada lelaki berkenaan. Lelaki tersebut tak salah untuk ambil akan tawaran berkenaan. Ini tak sama macam ayat 20 tu. Ayat 20 tu memang lelaki tu dia sengaja untuk nak tukar ganti bini, dapatkan duit balik. Tu ada. Okey. Nanti kita nak kena bezakan hukum dekat sini wanita tu yang tawarkan. Okey. Dia kata wa wahid min salaf wal aimah. Bukan seorang daripada salaf dan para imam. Wa ya'lamu bidzalika khilafan fi anna al-murad bi hadhihi al-ayati hadha. Dan dia berkata Ibn Katsir, aku tak tahu pada itu ada percanggahan, ada sebarang percanggahan pada bahawa dikehendaki dengan ayat ni adalah pengertian itu, pengertian berkenaan. Inilah yang dikehendaki dengan ayat ini. Wallahu a'lam, Allah Taala lebih mengetahui. Wa rawa Syafi'i an Ibn Musayyab, dari Imam Syafi'i daripada Sa'id bin Musayyab, anna binta Muhammad bin Maslamah, bahawa anak perempuan Muhammad bin Maslamah kanas inda Rafi' bin Khadij, dia dahulu berada pada Rafi' bin Khadij. Fakariha minha amran imma kabran imma kabaran atau ghayruha ataupun selain ini. Dia kata bahawa anak perempuan Muhammad bin Maslamah dahulu berada di sisi Rafi' bin Khadij, maksud dia isterilah bin Khadij. Lalu dia tak suka pada isteri tersebut kerana satu perkara lah, sama ada tua dia ataupun selainnya. Fa'aradat talaqaha, maka dia ingin untuk menceraikan isteri tersebut. Faqalat, maka berkata anak perempuan Muhammad bin Maslamah, dia kata la tutalliqni, yang kau ceraikan aku. Waqsim li ma bada laka, dan tapi agihkanlah untuk aku apa yang kau suka. Apa kau rasa kau nak bagi ke aku, bagi. Tapi jangan ceraikan aku, dia kata. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla pun turunkan, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan iradan, jika seorang wanita bimbangkan daripada suami dia akan pergi dan juga berpaling. Ayat ini.
Waqad rawahu al-Hakim bi atwali min hadha siyaq, dan Hakim yang kita musablah dia telah meriwayatkan lebih panjang daripada baris ayat ini. Okey. Dan Allah nyatakan wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, yakni at-takhyir. Ini pilihan ya, atau lebih pilihan. An tukhayyiru zawja an takhyir zawj laha bain iqamatil firaq. Maksud dia di sini berpilihan. Okey. Beri pilihan, dia kata Allah Ta'ala beri pilihan okey, dia kata yakni at-takhyir, an takhayyara az-zawju laha bain iqamatul firaq, memilih suami tersebut untuk wanita tadi sama ada untuk kekal diam ataupun berpisah. Dia kata maksud dia apa, khairu min tamada az-zawj ala atharatin ghairaha alaiha. Dia lebih baik berbanding apa daripada dia kata apa, berpanjangan suami tersebut di atas melebihkan selain ini ke atas diri dia. Maksud dia lebih baik diorang berdamai berbanding suami itu berpanjangan untuk melebihkan selain yang lain di atas isteri tersebut. Wa zahir, dan zahir pada ayat ni anna sulhuhuma ala tarki ba'di haqqiha lizauj. Zahir ayat ni adalah bahawa perdamaian mereka berdua tu adalah di atas meninggalkan sebahagian haknya, peninggalan ala tarki ba'di haqqiha, peninggalan sebahagian hak wanita tersebut untuk suami. Wa qawlu zawji zalika, dan penerimaan lelaki atau si suami wa qabuli zawji dzalika, dan penerimaan si suami akan perkara itu. Khairu min mufaraqati bil kulliyati, dia lebih baik berbanding mufaraqah, perpisahan yang secara keseluruhan. Maksudnya kurang berjumpa tapi masih lagi suami isteri, lebih baik daripada terus pisah. Kama amsakan misal Saudatah binta Zam'ata. Okey. Sebenarnya Nabi SAW terus pegang tak lepaskan Saudah binti Zam'ah, teruskan masih berkahwin dengan dia. Ala antarakat yaumaha li Aisyah. Dengan di atas bahawa dia biarkan hari dia untuk Aisyah. Wal yufariqaha bal tarakaha min jumlati nisa'ihi. Baginda tak berpisah dengan dia, bahkan Nabi biarkan dia termasuk dalam himpunan isi-isi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu dzalika li ta'assi bihi ummatuhu li ta'assa bihi ummatuhu. Dan perbuatan baginda itu adalah supaya mencontohi terhadap baginda umat baginda fi masyru'iyyati dzalika, pada disyariatkan itu, wa jawazihi, dan juga keharusannya. Fa afdal min haqqihi alaihi salatu wassalam, maka ia lebih afdal pada haknya hak baginda alaihi salatu wassalam. Baginda buat ni untuk dicontohi umat baginda. Walamma kana al-wafaqu ahabbu ila Allah min al-firaq. Dan oleh kerana kesepakatan persetujuan antara suami isteri itu lebih Allah sukai berbanding perpisahan, qala wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Balik talak, dia kata bari ilahi, bahkan perceraian itu dibenci di sisi Allah Taala. Walaupun hadis yang datang kan, hadis itu datang keseluruhannya hadis yang tidak sahih. Jadi abang halal kan. Hadis ada tak sahih, hadis dhaif. Tapi para ulama sering ambil apa? Hadis ni sebagai sokongan, sebab banyak arahan Allah Taala dalam masalah perkahwinan. Kekal itu lebih baik daripada bercerai. Kekal lebih baik daripada bercerai. Itu yang Allah Taala sarankan. Betul. Macam itulah, macam isteri boleh tak suka suami, tak cerai tak apa. Suami tu pun tak suka isteri pun cerai pun tak apa. Tapi kekal perkahwinan lebih baik. Kekal perkahwinan lebih baik. Itu yang kerana itulah banyak ulama sering baca hadis yang kita baca bawah ni. Okey. Dia kata balik talak tu, bahkan talak tu baridu ilahi, dibenci di sisi Allah Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada jaa fil hadis alladhi rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ini datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Ya. Perkara halal paling dibenci di sisi Allah Taala adalah talak. Cuma kat bawah tu dia ada sebutkan, dia kata apa?
Abu Daud, Ibnu Majah. Isnaduhu Ibnu Majah dia kata dhaif. Abu Daud riwayatkan secara mursal. Mursal maksudnya daripada lafaz para sahabat. Bukan daripada Nabi SAW, mursal, ya. Daripada tabi'in, riwayat daripada Nabi tanpa ada sahabat. Okey. Mursal dia tak sahih, Jadi maksudnya dia tak sahih, tapi dalam masa sama saya sebutlah banyak ulama baca untuk hadis ni. Kadang-kadang kalau khutbah nikah pun imam akan baca, sebab kebanyakan atau keseluruhan dalil-dalil bila ada konflik keluarga dan ada option untuk cerai atau kekal, Allah Ta'ala lebih utamakan kekal berbanding perceraian. Bukan paksa, tapi lebih utamakan. Kalau orang tu dia tak nak lah, dia boleh pilih untuk bercerai. Dan perceraian tu macam nanti kita akan baca, dia adalah penyelesaian bagi masalah jiwa. Kalau dia kata orang tersebut masih lagi duduk bersama tapi dalam keadaan sakit jiwa, buat apa? Gila lah. Islam benarkan perceraian. Perceraian bukan keaiban. Maksud kita buat satu kerja, lepas tu tak jadi, tak apalah. Dia bukan satu kegagalan. Maksudnya tak dapat. Tak ada rezeki panggil. Tak ada rezeki juga lah. Macam orang kerja, macam tu juga. Sehingga maksudnya ketika lain benda tersebut bila tak dapat pada A, mungkin dapat pada B. Tak ada B, mungkin di C. Dia bukan untuk keaiban. Bukan untuk keaiban. Okay. Wa qawlu ta'ala firman lepas tu, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian membuat kebaikan, berlaku ihsan. Wa tattaqu, kalian bertakwa, maka Allah Ta'ala dengan apa kalian kerjakan amat luas pengetahuan. Ai wa in tatajashamu masyaqqatas sabri, kalian berkeras dan bertahan kepayahan untuk bersabar. Ala man takrahuna minhunna, ke atas sesiapa kalian tak suka di kalangan isteri kalian. Wa taqsimu lahunna uswata wa tuqsimu lahunna uswata amsalihim. Ya. Dan kalian bagikan untuk mereka yang serupa dengan seumpama mereka. Maksudnya dia kita tak suka, tapi sekarang ada yang lagi baik daripada dia. So kita nak tumpu pada ni tapi tak suka dia. Macam pada anak lah. Anak pun kadang macam tu. Tak boleh untuk seorang bapa tak berlaku adil sama anak dia, walaupun ada anak yang lebih baik pada dia, ada anak kurang baik. Tapi dalam masa sama, dalam masalah pengagihan, kita tak boleh lebih atau kurangkan. Walaupun realiti dia memanglah anak yang taat kita akan bagi lebih. Macam dia isteri yang bagus, mesti selagi itu sayang lebih berbanding isteri yang suka marah-marah suami dia. So basic logik tu mesti akan berlaku. Tapi kalau lelaki tu bertahan, bersabar tak ceraikan, tapi bersabar, tahan juga, pegang isteri tersebut, tak lepaskan. Fa innallaha alimun bidzalika, maka Allah amat mengetahui tentang perkara itu. Wa yajzikum ala dzalika awfaral jaza, dan dia akan balas kalian di atas itu dengan secukup-cukup akan balasan. Okey. Wa qawlu ta'ala firman lepas tu, walan tastati'u, ni bahagian kedua sebenarnya. Dia tiga sebut kan. Tiga keadaan. Yang ini kedua. Ini kedua. Dia kata walan tastati'u, dan kalian takkan mampu. Kalian tidak akan mampu. Dan dia kata tadi bahagian. Keadaan pertama kalau isteri beriman, suami lari. Dan dia tawarkan dan mereka berdamai. Kalau kedua, dalam keadaan perdamaian tersebut. Ketiga, masalah kalau bercerai. Dia tiga. Jadi dia kata wa qawlu ta'ala fasu, sama berlaku adil di antara isteri-isteri sekalipun kalian bersungguh-sungguh. Ailan tastati'u ayuhan nas, kalian tidak akan mampu hai sekalian manusia, antusawu bainan nisa, untuk kalian menyamakan di antara golongan wanita, min jami' wujud daripada semua sudut. Dan mungkin hari boleh agih, dan hari boleh selang-selang, mungkin minggu boleh, tak ada masalah, tapi dalam masa sama dan semua sudut tadi mesti ada. Fa innahu wa in waqa'a al-qasmu suwari, dia kata sebenarnya sekalipun berlakulah pembahagian bentuk rupa yang kita dapat lihatlah, lailatan wa lailatan, malam di malam fala budda min tafawuti fil mahabbati wasyahwati wal jima', maka tak boleh tidak pasti ada perbezaan dari segi masalah kasih sayang
syahwat, keinginan dan juga persetubuhan. Memang akan logiknya akan jadi macam tu. Ya, yang tua, muda, kan, yang cantik tak cantik. Kalau sekini kalau dapat kes poligami lah, memang akan berlaku ketidaksamarataan. Termasuk layanan lah. Kalau isteri yang layan dengan lembut, cakap lembut dengan suami, mesti yang suka marah-marah suami. Mesti ada beza. Mesti ada beza. Macam anak lah. Dan begitu masalahnya percubaan untuk berlaku adil itu akan cuba dibuat lah. Tapi Allah Ta'ala maklumkan siap-siap bahawa kalian tak akan mampu untuk apa? Berlaku adil sekalipun kalian bersungguh-sungguh. Okey. Okey, kama qala Ibn Abbas wa Mujahid wal Hasan al-Basri wa ghairuhum. Macam yang dikatakan ia oleh Ibn Abbas, Mujahid, Hasan al-Basri dan selain mereka. Kama ja'a fil hadis alladhi rawahu Imam Ahmad wa ahli sunan. Dia macam mana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahli sunan lain, Tirmidzi, Nasa'i, Majah. An Aisyah bin Aisyah anha, qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallam yuqsimu baina nisa'ihi faya'dilu. Dahulu baginda Rasulullah mengagihkan di antara isteri-isteri baginda, ya, yuqsimu baina nisa'ihi, mengagihkan di antara isteri baginda, faya'dilu, lalu baginda berlaku adil, ikut pembahagian berlaku adil. Summa yaqulu, kalau baginda akan berkata lepas agihan, lalu kita, Allahumma hadza qasmi fima amliku. Ya Allah, ini adalah pembahagian aku pada apa aku miliki. Fala talumanni, makanya talumni, maka jangan kau cela aku. Fima tamliku wala amliku, pada apa yang kau miliki tapi aku tidak miliki. Yakni kalbu. Pasal benda lain boleh agihkan, tapi kalbu, perasaan tak boleh. Walafzu Abu Daud wa isnaduhu sahih. Dan lafaznya Abu Daud dan sanad adalah sahih. Ini macam kisah kita tu, macam Aisyah anha lah. Tadi kita sebutkan hadis berkenaan dengan datang isteri Nabi SAW menuntut tentang keadilan Nabi tentang Aisyah. Cerita dia Aisyah pun tak dapat lebih daripada orang lain. Tapi orang ramai nampak Nabi lebih gembira ketika di rumah Aisyah. Maka orang ramai suka bagi hadiah ketika Nabi di rumah Aisyah anha. Isteri Nabi yang lain ingatkanlah Aisyah dapat barang-barang tersebut, sedangkan Aisyah pun tak dapat. Tak dapat apa yang orang agih-agihkan bagi Nabi, tak ada Aisyah dapat pun. Cuma pada kat situ rasa dilebihkan tu orang ramai nampak. Ini yang kita tak boleh nak paksa. Memang pasti akan ada lebih ada kurang. Macam pada anak-anak tadi lah. Lebih kurang, anak yang taat, anak dengan cakap, anak yang comel, anak yang lurus, yang kerinting dan sebagainya. Kadang-kadang benda tersebut ada. Pasal manusia ada preferensi yang tersendiri. Dia tak boleh nak jadi berlaku adil. Sebenarnya tak boleh, sangat payah. So kita ni zalum. Allah Ta'ala gelar kita ni zalum. Zalum, amat banyak buat zalim. Kita takkan boleh berlaku sama. Dan kadang-kadang macam kawan lah. Kawan kita. Bila kawan kita yang kita suka buat benda yang salah, kita tak tegur kadang. Tapi bila kawan kita yang kita kenal atau kurang rapat, kita bantai kau kan. Kita kata, ni semasa berbalah melampau-lampau. Tapi bila kawan kita yang kita suka buat, kita diam kan. Memang takkan adil. Belajarlah tinggi mana pun, takkan berlaku adil. Dan manusia ni akan ada preferensi hati. Yang ini yang Nabi kata, ya Allah, ini pembahagianku pada apa aku miliki. Maka jangan kau cela aku, kan? Jangan kau cela aku pada apa aku tidak miliki. Mana apa yang aku tak miliki, kau jangan cela aku. Jangan kau marah aku. Jadi maksud dia bila sebutan Nabi SAW tu jelas bahawa Nabi nak sedarkan kita. Walaupun Nabi SAW ni dah manusia sempurna, insan kamil. Tapi kesempurnaan Nabi SAW tadi bukan bermaksud tak ada langsung kepincangan sebagai manusia. Dia sempurna. Atas sudut dia sebagai manusia, dia sempurna. Tapi dalam masa yang sama dan kesempurnaan tadi, Allah kita lupa rakaat solat. Okey. Jadikan bagi Nabi sallallahu tertidur. Untuk supaya benda tu semua menjadi syariat. Kita fala talumni. Yang percaya aku fi matamku wala amliku. Jadi masa benda tu pasti berlaku.
Sebab tu jangan kita rasa kita ni sentiasa adil lah. Betul lah. Kadang kita ingat benda berkenaan kita lakukan wanita. Kadang-kadang kawan kita baik, kita diam kan. Kawan kita, orang kita tak kenal, kita bantai rapat. Seronok je. Biasa. Orang kita sayang, berjasa pada kita, kita tak boleh nak cakap lebih-lebih. Tapi kalau orang tu kurang berjasa pada kita, kita mungkin mencakap direct dia. Awak ni sekian, awak tak elok, semua sebagainya. Itu kebiasaan yang berlaku lah. Itu kebiasaan berlaku. Itu yang benda tak boleh kita elak. Betul. Sebab tu dalam keadaan kita mana dah maka si suami itu atau isteri itu kesedaran hakikat ini, tanpa bilas itu akan dibakar. Itu bukan disengajakan pun, benda tu memang tak ada cici biasa. Atau tak kalau tak boleh pun berlaku adil, fala tamilu, jangan kalian apa? Menyimpang. Kita main tu sengit, simpang. Okey. Kullal mail sehabis simpang. Maksudnya ai fa idza miltum ila wahidatin minhunna fala tubalighu fil maili bil kulliyati. Maka jangan kalian cenderung tu kan kepada satu tu daripada isi-isi tu, jangan melampau. Jangan melampau dalam kecondongan itu dengan keseluruhan, tak boleh. Lalu fatadruha kal muallaqati, kau biarkan ia wanita yang lain, isteri lain pula seperti tergantung. Ai tabqal ukhra muallaqatan, akan tinggallah yang lain tergantung. Nak kata isteri tidak, nak kata isteri tidak. Macam tak ada layanan. Tak boleh lah. So, kes ni walaupun betul lah kata umur dah tua sekalipun, tapi tidur bersama, kena tidur dengan isteri tersebut malam di rumah dia. Tak boleh biarkan dalam keadaan macam seorang-seorang macam tu. Kalau benar kata Abbas, wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair, wal Hasan al-Basri, wa ghairuhum muslim mereka, makna dia adalah la zata zaujin wala mutallaqatin. La zata zaujin wala mutallaqatun ya. La zatu zaujin wala mutallaqatun. Tidak memiliki suami, tidak perlu tercerai. Itu maksud dia. Dia tergantung. Ini kaedah yang salah, kantung tak bertali dia panggil. Ini masyarakat Melayu kita banyak jadi kes ni lah bila hijrah, bini tinggal kat kampung. 6 tahun, 10 tahun ada. Tak boleh balik. Macam itu buat keluarga baru dekat bandar. Tapi dia tinggalkan yang isteri pertama tu tinggal kampung. Itu benda salah. Cuma kita kat Malaysia ni ada masalah yang kita hadapi. Mahkamah syariah tak ada taring, tak ada kuasa. Maksudnya untuk tangkap suami tadi masukkan jail kerana tak jaga bini atau tak bagi nafkah, tak ada. Mahkamah tak ada kuasa. Dalam bab lain ada. Bab lain ada. Cendera anak ke, tinggal anak tak boleh jaga ke, boleh. Tapi bila tinggalkan isteri tanpa beri nafkah, tak ada tangkap, polis tak tangkap. Ni sebenarnya salah sebab dalam konsep Islam, kerajaan jaga semua. Hatta kepada keadaan ketika mana suami tak bayar nafkah sebagainya, sepatutnya mahkamah boleh keluarkan arahan dan boleh tangkap dan masuk jail. Sepatutnya. Pasal kan dia anak yang orang lain boleh dia masuk jail. Kenapa dia anak isteri tak boleh masuk jail? Itu silap kita masalah pentadbiran kita. Pentadbiran kita dan masalah hari rumah tangga ni tak ada pembelaan sebenarnya. Lepas tu banyak orang-orang yang liberal, sistem kufur sebagainya kan. Diorang ambil peluang dekat sini, cari ruang, dia tinggalkan daripada Islam, dia tweet kat situ, kata tengok Islam macam ni. Kan dia tak tengok pun Islam yang sebenar. Kita pula pun tak nak beramal Islam yang sebenar. Berakhir dengan akhirnya jadi kes, diorang jadi macam tu. Jadikan alasan. Okay, warawa at-Tayalisi an Abi Hurairah terlihat Abu Dawud at-Tayalisi daripada Abu Hurairah. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu man kaslahu imra'atani famala ila ahadihima. Siapa ada 2 isteri, ya? Lalu dia cenderung kepada salah satu di antara 2 isteri tersebut. Ja'a yaumul qiyamati, dia akan datang pada kiamat nanti. Wa hadhi shiqqaihi saqitun, salah satu 2 bahu dia akan jatuh sengit. Dia akan datang macam tu. Rawi Ahmad wa Ahlus Sunan, dia akan hadis ini Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Bila dah bersepakat
Namun begitu si suami kena jaga, tidak boleh dia meninggalkan isteri tersebut secara total. Ini ayat ni masih lagi berkait. Kalau kita lihat ayat 2 dan 3, 2 dan sampai 4 ada bincangkan masalah poligami. Kita kata ia adalah termasuk daripada Allah Taala firmankan lepas tu dia bagi tahu jangan cenderung atau condong pada satu isteri lebih daripada lain. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan jika kalian berdamai mengelukkan, membaiki. Okey, mengelukkan itu membaiki, wa tattaqu dan kalian bertakwa. Fa innallaha maka Subhanahu wa taala kana ghafurur rahim. Ada dia amat-amat pengampun, amat-amat penyayang. Allah Taala amat pengampun, amat Ai maksud dia idza wa in aslahtum fattaqullah wa radhanakum bi ilmi sunnah. Tahu kenapa? Hari lain teruk Sorry. Jadi bila dah katakanlah suami itu dapat isteri berkenaan, akan tawaran dia minta ambil, tapi Allah Taala peringatkan jangan sampai si suami tadi dalam ketika perdamaian itu berlaku tuju dengan isteri terserahkan hari dia, tapi bukan suami itu berhak untuk abaikan langsung isteri dia. Abaian total adalah tidak boleh. Tidak boleh yang kita baca tadi kan. Yang pada ayat yang seterusnya, ayat ke 129. Kemudian akan difirmankan wa yatafarraqa jika mereka pisah. Ini opsi ketiga lah. Kalau mereka pisah, mengkaitkan setiap pihak daripada keluasannya. Wahai sekali satu, ini ada tiga. Wahai firaq, ini adalah perpisahan. Tinggal urusan pasal hidup kita masih berjalan. Allah Ta'ala hitung kita dengan amalan kita yang kita buat, bukan amalan orang. Sebab tu kita memuatkan dia sendiri. Tapi masalah
biasa memang tak boleh tengok muka orang nampak banyak gila. Dan Islam halalkan perceraian. Boleh buat apa? Maka perceraian ni anha wa yughniha anhu. Maka Allah akan menjadikan tak berkepentingan. Bi'ayyu'awidallahu man huwa khairun lahu minha. Dengan bahawa Allah Ta'ala menggantikan dia siapa yang dia tu lebih baik untuk dia banding isteri yang diceraikan. Ataupun dan wa'awidaha anhu biman huwa khairun laha minhu. Dan gantikan isteri itu daripada lelaki berkenaan siapa yang lebih baik daripada lelaki tersebut. Ini yang kita kata ada sinar harapan lah. Ada harapan pada diri kita bahawa kalau Allah tak bagi kita satu benda, ada lebih baik daripada itu. Kita cerita positif. Allah tidak menjadikan manusia ni tidak langsung ada harapan. Jadi tak jadi A, dia ada B. Sentiasa benda berkenaan adalah sebagai cara Allah menggantikan yang terbaik. Untuk gantikan yang terbaik untuk Quran Hakimah dan adalah Allah Ta'ala amat luas. Ini anugerah. Hakiman amat bijaksana. Wasi al-fadli. Azim al-manni. Dia amat luas akan kelebihan dan amat agung akan kurniaan. Wahakiman dan juga amat bijaksana. Fi jami'i af'alihi, pada kesemua perbuatannya, wa aqdarihi, qadarnya, wa syar'ihi dan juga syariatnya. Semua Allah Ta'ala adalah bijaksana. So bila Allah Ta'ala berikan saranan satu perkara, maka ikut saranan tersebut. So kita kat sini ada 3 saranan. Dia kata macam apa, isteri tu rasa macam suami tu macam nak ceraikan dia, ada yang boleh pilih salah satu 3. Suami pula dalam ketika pilihan tersebut dia kena terima tawaran isteri, tapi tak boleh biarkan isteri dalam keadaan bergantung tak bertani. Itu adalah haram. Dan sama kalau bercerai, maka dua-dua pihak kena positif bahawa diorang sebenarnya masih lagi dalam jagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan dia tanpa yang satu lagi, dan yang satu lagi tanpa keperluan daripada dia. Itu tak ada masalah. Allah Ta'ala adalah provider sebenar. Bukannya si suami, bukannya si isteri. Provider sebenar bagi kebahagiaan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada soalan? Ada soalan tak? Ada, Ustaz. Ada Yang ni pun tak ada. Yang apa yang dekat dalam grup pun tak ada. Tak ada. Sorry saya tahu kenapa. Hari ni line teruk sikit. Okey, tak apa, Ustaz. Line teruk sikit. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Okey. Kalau tak ada. Okey. Kalau tak ada kita berhenti sini lah. So line petah pun mengarut je. Nanti kita tak dapat konsentrasi. Dalam grup, dalam kelas tak ada Yang dalam kelas. Faham semua tak? 9 orang di kelas. Tolaklah saya. Tolak admin, ada 13 orang. Tak ada Kalau rasa malu pun nak tanya, boleh private sebenarnya. Hari tu kan ada seorang tanya tentang poligami sebagainya, dia bukan tanya direct kat luar, orang tak nak kenal siapa pun. Boleh ketika nak tanya tu, boleh kat bawah tu, to everyone ataupun kepada seorang. 2 orang ni. Boleh tanya pada seorang tak perlu kepada bimbangkan, takut terdedah identiti. Sebenarnya itulah, tapi kalau dia kata apa, rasa tak tanya juga tak apalah. Tapi penting sekarang faham Jadi dalam Islam memang kita yang ini masih lagi berkaitan wanita lah. Islam nak jaga hak wanita. Tapi dalam hak tadi memang kita tak boleh paksa orang tu untuk buat benda yang lebih daripada yang bukan kehendak dia. Tapi dalam masa sama Islam bagi solution dalam perkara ni. Kalau tak boleh suami isteri tadi masih apa suami tu tak cerai dengan isteri dia. Tapi sebenarnya ada apa
Okey. Pasal ada je. Okey. Ayat yang ke An-Nisa 19 lah tu. 19. Ayat 19 surah An-Nisa. Depan sikit. Kita dah baca lain di sini. Tapi kita ni balik supaya nampak. So, memang itu saya kata tadi, walaupun hadis tentang cerai itu adalah dhaif, tapi dalil-dalil yang lain datang, memang Allah Taala suruh tak boleh kekalkan. Kekal kahwin itu baik. So inilah menghalang laluan syaitan mengganggu manusia untuk perzinaan. Okay, dia kata dalam ayat 19 ayat surah Nisa 19. Kita baca dia tu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yahillakum an tarisun nisa karha, tak halal untuk kalian warisi wanita secara paksaan. Ini kes dia zaman dulu, kalau seorang lelaki mati, isteri dia kalau anak dia dengan wanita lain atau automatik kuasai mak tiri tu. Dapat berkuasa kat mak tiri. Kalau dia kahwin balik kena tanya dia. Kalau tak bagi tak bagilah. Maka fadha ta'amluhunna tadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Okey. Maka janganlah kalian sekat mereka, sempitkan mereka supaya kalian boleh buat lari sebahagian apa kalian telah berikan mereka ila ayat tina fajr tubayna, kecuali wanita terdatangkan dengan perkara keji yang nyata. Dia kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan layanlah mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci tak suka mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jadi maka jika kalian benci mereka, maka bimbang Allah jadikan kalian benci perkara, tapi akan jadikan motion yang digalakkan, tapi boleh berlaku tapi tak salah. Tapi di prefer untuk yang satu ni. Jadi alhamdulillah kita berhenti sini. Nanti sama kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.